Okey pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So berjumpa kita lagi pada kelas kuliah pada hari Jumaat ini. So apa yang kita nak buat pada hari ini adalah kita akan belajar mengenai bab 5 iaitu konsep hibah dalam Islam. Bab 4 aplikasi wasiat. Saya akan tunda kepada minggu hadapan kerana ada beberapa item dalam slide yang masih belum saya selesaikan. Sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, saya nak minta para pelajar semua untuk bacakan umur kitab sebelum kita mulakan kelas dan luruskan niat supaya kita belajar ini untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. So kita akan mulakanlah dalam slide yang pertama. Kejap ya. So kalau boleh lihat kat sini, hibah dalam Islam. Hibah adalah macam saya selalu sebut pemberian dalam bentuk kasih sayang. Di mana bila kita kasih ke seseorang, kita memberi hadiah. Itu adalah hibah. So konsep dalam perundangan Islam yang boleh diaplikasikan dalam muamalat Islam di mana dia akan ada kita kata sirah. Sirah tu akan ada, akad tu akan ada selalunya lah dalam wasiat, dalam hibah, dan jenis-jenis pemberian dalam Islam ni memang sangat banyak. Kita ada sedekah, kita ada hadiah, kita ada hibah, kita ada infak, kita ada ibrah, kita ada wakaf, kita ada wasiat, kita ada jialah. Apa maksud benda-benda ni? Kita akan tengoklah. Tapi sebelum tu kita tengok pula pada nombor 3 dulu. Perbezaan pemberian di atas adalah terletak pada masa, jenis barang yang diberikan, orang yang diberikan dan juga lebih kepada maksud pemberian. Sebab setiap pemberian ni maksudnya berbeza-beza. So kita lihat sedekah lah. Sedekah adalah memberikan atau mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki kepada orang lain dengan sukarela atau ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Maksudnya yang ni kita boleh beri kepada siapa-siapa je. Waris ke, bukan waris ke, tapi kita kena bagi dengan hati yang ikhlas lah. Waktu pun dia tak kisah. Dia malam ke, siang ke, subuh ke, zuhur ke, asar ke, bila-bila pun boleh. Itu adalah waktu sedekah. So yang kedua adalah infak. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah di sini macam biasalah. Hadiah adalah memberikan sesuatu berupa benda. Barang yang selalu kita berikan, penghargaan kepada seseorang. Itu adalah hadiah. Contohnya kalau macam awak dapat nombor 1, mak ayah awak janji nak bagi hadiah, itulah hadiah dia. Contohnya macam hari tu kan ada pertandingan video yang saya minta para pelajar buat, pemenang yang saya pilih, itulah hadiah. Maksud hadiah kat situ. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini adalah hadiah itu adalah yang kita bagi kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Maksudnya kita terima waktu hari jadi kita, itu hadiah. Kemudian kita terima waktu Kita terima waktu kita dapat ataupun perolehi sesuatu keputusan yang baik dan sebagainya. Sebut pasal hadiah, kumpulan yang masih tidak minta kat saya, kecuali kumpulan Arif lah. Kumpulan Arif nak minta kumpulan lagi satu tu. Yang pilih movie yang terbaik tu masih tak minta lagi wang untuk saya bagi dalam QR code. So kalau korang rasa macam nak tunggu minggu depan, boleh tunggu minggu depan. Kalau nak minta saya transfer by today, PM saya bagi nombor akaun masing-masing. Ataupun hantar kepada satu wakil saja. Apa itu hibah? Hibah ni adalah kita memberi sesuatu lah, sama ada benda, barang, ikutlah nak bagi apa. Barang tanpa ada tujuan tertentu. Sebab tu dia kasih sayang. Contohnya, kita nak bagi rumah kepada anak kita. Kita nak hibahkan duit kepada anak kita. Dia boleh jadi waris ataupun bukan waris. Dia bergantung kepada dua-dua lah. Dia tak kisah. Mana-mana waris atau bukan waris boleh juga menjadi penerima hibah. Infak. Apa itu infak? Infak adalah kita keluarkan sebahagian harta ataupun penghasilan kita, yang kita miliki untuk bagi kepada orang lain. Itu adalah tujuan infak. Sebab tu ada kita namakan infak
Contohnya macam masjid dan sebagainya. Okey, maksudnya kita nak lakukan perkara macam membina masjid, membina sekolah dan sebagainya. Ada orang cakap sedekah dan infak ni lebih kurang. Ya, betul. Okey, cuma dia ada terma-terma dia lah. Okey, kemudian kita ada ibrah. Okey, apa itu ibrah? Okey, sekejap sebab apa saya punya laptop ni dia selalu slip. Okey, apa itu ibrah? Okey, ibrah adalah pengukuran hak oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang perlu dilaksanakan terhadapnya. Apa tu medium? Susahnya. Mina sebut tu. Okey, dia sebenarnya adalah dalam kewangan Islam, kita kata ibrah adalah pemberian ribat. Diskaun lah. Okey, jika penyelesaian dibuat lebih awal daripada tempoh yang sepatutnya. Contoh kita punya duit kat bank, kita punya duit bank, kita pinjam duit untuk loan peribadi kita dekat bank. So dekat situ katalah kita punya RM10,000. Patutnya tempoh bayaran kita setahun. Okey, tapi kita bayar dalam tempoh 8 bulan. So kat situ ada jumlah ataupun charge pengurusan yang kita tak perlu bayar. So kat situ kita panggil ibrah ataupun diskaun ataupun rebate tadi dalam bahasa biasa yang disebut. Okey. Ibrah biasanya dalam kontrak jual beli lah. Okey. So kalau dalam kewangan Islam kita kata seperti murabahah. Okey. So ini adalah ibrah. Okey, saya harap semua faham pasal ibrah tadi. Okey, boleh dapat ya? Ibrah adalah kita kata pengguguran hak oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Okey, yang perlu dilaksanakan terhadapnya. Okey, daripada perspektif yang saya sebut tadi, saya sebut ibrah tu adalah ribat lah, pemberian ribat. Jika kita menyelesaikan suatu hutang lebih awal daripada tempoh yang sepatutnya, so kita akan terima ibrah, iaitu ribat tadi. Okey, itu adalah ibrah. Saya harap semua faham ya terma-terma ni. Okey, terma wakaf pula. Wakaf ni selalu dengar kan, dekat kolej pun ada diploma perusahaan zakat dan wakaf. Apa itu wakaf? Okey, wakaf kita adalah kita memberikan sesuatu barang atau benda yang bermanfaat. Okey, sekarang wakaf tunai pun dah termasuk dalam wakaf. Okey, dan bersifat tahan lama untuk kepentingan umat Islam umumnya. Okey, contohnya kita bagi sebidang tanah. Okey, untuk dibangunkan masjid, surau, madrasah, sekolah, okey. Dan kemudian kita memberikan Al-Quran. Sebab tu kita tengok ada wakaf Quran, betul tak? Kemudian ada wakaf macam-macam lah, wakaf kursi roda zaman sekarang, wakaf telaga air dan sebagainya. Okey, wakaf buku untuk bacaan di perpustakaan. So banyak sangat jenis wakaf yang kita boleh laksanakan. Zaman sekarang dia buat wakaf tunai di mana dia lebih mudah, okey, di mana orang boleh mewakafkan certain amount daripada benda yang kita nak beli tu. Contohlah kita buat telaga tu 1,000. So kita buka satu lot 100. So diorang boleh wakaf 100 instead of diorang wakaf 1,000. So kita kongsi lot. Tapi manfaat wakaf tu adalah ataupun kita kata konsep wakaf tu masih diterima oleh pewakaf. Itu adalah wakaf. Okey, kemudian kita ada wasiat. Wasiat kita dah belajar kan? Wasiat adalah pemberian, okey, selalunya kepada bukan waris, okey, dan pemberian itu hanya akan diberikan kepada penerima wasiat tersebut setelah kematian pewasiat. Ini saya rasa tak ada masalah, semua faham. Kita dah belajar wasiat dalam bab-bab terdahulu. Sepatutnya tak ada masalah mengenai terma wasiat. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah terma jialah. Okey, apa itu jialah? Jialah adalah upah itu sebagai penghargaan. Perbezaan jialah dengan ijarah, saya rasa kalau korang ada belajar ekonomi Islam, terma-terma ni memang biasalah korang dengar, okey. Jialah adalah upah dalam konteks untuk memberikan penghargaan kepada seseorang, manakala ijarah pun adalah upah tapi dalam bentuk sewaan. Okey, jialah hanya boleh diterima bagi orang yang menjalankan transaksi tersebut. Okey, itu adalah jialah. Okey, so korang boleh tengok terma-terma ni tadi dan korang boleh lihatlah balik. Okey, banyak lagi terma-terma lain yang ada bagi pemberian dalam Islam. Contoh mahar, kan? Mas kahwin, kita ada kafarat, okey, harta yang dimiliki, okey, yang telah harta yang dimiliki yang telah melanggar larangan Allah. Okey, contohnya patutnya kita kena kita duit
duit kita main nombor ekor tu tak halal, tapi kita dah belanja. Contoh itu adalah pemberian. So kita kena buat kafarat lah tadi. Kafarat saya dah sebutkan last week kan. Okey, di mana kita kena bagi 10 orang miskin makan, pakaian kepada mereka, memerdekakan budak ataupun berpuasa selama 3 hari. Soalan yang saya bagi kepada kumpulan iman tadi. Okey, kumpulan iman last week. This week dalam waktu tutorial. Okey, kemudian kita ada warisan, okey, kemudian kita ada fidyah, kita ada zakat. So banyak sangat bentuk pemberian dalam Islam. So para pelajar boleh tengok nanti. Okey, so kita tengok pemberian ataupun definisi hibah. Okey, definisi hibah adalah pemberian, memberikan, beri. Okey, kata dasarnya adalah beri. Pemberian lah. Okey, itu adalah bahasa hibah, mudah sangat beri. Okey, tak susah. Kemudian definisi hibah. Bahasa Arab disebut sebagai hal ibaat berasal daripada kata kerja wahabah yang bermaksud tabaru ataupun sukarela. Okey, kan tabaru'at. Okey, sukarela di mana pemberian itu haruslah diberi secara sukarela. Tiada paksaan. Okey, tiada siapa boleh paksa kita yang nak bagi pemberian tu secara sukarela. Okey, perkataan okey hububurih yang memberi maksud mururuha ataupun tiupan angin. Okey, kemudiannya dipakai pula dengan maksud pemberian kepada orang lain yang berupa harta ataupun tidak. So itu adalah maksud hibah. Okey, maksudnya kita bagi pemberian kepada orang lain. Sama ada dia bentuk harta ataupun tidak, kita bagi je apa-apa. Itu adalah hibah. Okey, ataupun at-tafadul wa al-ihsan yang membawa maksud kelebihan dan kebaikan dengan sesuatu yang boleh membawa manfaat kepada penerima. Sama ada yang diberi itu berupa harta ataupun bukan harta. So maksudnya kadang-kadang tak ada nilai tapi boleh beri manfaat kepada penerima. Soalnya harta hibah ini mestilah memberi manfaat. Benda-benda yang tak boleh diberikan manfaat sebenarnya tidak digalakkan sebagai pemberian di dalam Islam. Konsepnya begitu. Ini adalah definisi hibah. Okey, daripada kata dasar bahasa Arabnya. Okey, bahasa Arabnya. Okey. Seterusnya, okey, bahasa Inggeris pula. Hibah disebut sebagai gift, present, donation, grant, bounty, endowment. Perkataan-perkataan ni dia ada perbezaan. Okay, give and present dia lebih kurang. Bukan present tu. Okay, present. Saya sebut salah. Present. Sebab ejaan dia sama kan. Okay, present. Hadiah. Prize. Kita kata. Okay, donation sama macam sedekah. Betul tak? Okay, endowment pun perkataan yang memang sangat famous digunakan sekarang. Okay, terutamanya dalam terma pemberian. Okey, ni antara-antaranya lah. Okey, so perkataan ni memang ada beza sikit daripada zahir dan rohaninya walaupun dia membawa maksud yang sama iaitu pemberian. Okey, sama macam tadi lah. Kita ada sedekah, kita ada hibah. Dia macam-macam terma kan. Tapi dia ada perbezaan sedikit. Perbezaan daripada siapa penerimanya, apa bentuk hadiah penerimanya, waktu penerimaannya dan sebagainya. Itu antara perbezaan-perbezaan dia lah. Okey, ini adalah definisi hibah daripada Kamus Dewan Bahasa. Okey, hibah daripada DBP adalah kita kata pemberian hak atau harta secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan baik pada masa pemberi masih hidup dan ianya memberikan manfaat kepada penerima dan berkuat kuasa serta-merta. Bezanya hibah dengan benda lain adalah hibah ni dia akan berkuat kuasa serta-merta. Immediately dia akan berkuat kuasa. So patutnya tak jadi masalah jika pemberian itu dibuat semasa pemberi itu masih hidup. Itu maksud daripada Kamus Dewan Bahasa tadi. Okey. Seterusnya, definisi hibah daripada sudut syarak ialah akad perpindahan pemilikan suatu harta daripada tuannya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa perlu ditukar ganti disebabkan ianya diberi secara sukarela. Maksudnya di sini adalah pemberian harta daripada individu A kepada individu B. Sewaktu individu A masih hidup lagi. Oleh itu, jika individu A telah memberikan kepada individu B,
individu A tidak perlu mengharapkan balasan daripada individu B. Saya harap para pelajar fahamlah. Kalau tidak kena lukis kan. Tak payah lukis lah kot. Ni fahamlah kot. Okey, sebab apa? Individu A perlulah memberikan harta itu dalam bentuk yang paling ikhlas sekali. Dalam bentuk yang paling ikhlas sekali. Okey, so itu adalah maksud ataupun definisi hibah daripada hukum syaraknya. Okey, atau dia ada akad ni. Apa-apa pun kalau kita bagi dalam muamalah, sebenarnya dia akan ada akad, ada sirah tu. Okey, akad yang bertujuan dengan sebagai satu pemberian harta milik seseorang kepada orang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa imbalan, tanpa apa-apa kita kata bentuk yang perlu dipulangkan semula oleh individu yang menerima tadi. Sebab pemberian tu adalah pemberian ikhlas. So katalah saya Aziati memberikan barang kepada Hafizam. Okey, saya menghibahkan telefon saya kepada Hafizam. Okey, saya tak boleh mengharapkan Hafizam akan memberikan saya iPhone 13 Pro Max yang terkini sebab saya dah pernah berikan dia sesuatu. Itu bukan hibah. Okey, sebab tak ada unsur ikhlas, niat dia tak ikhlas sebab dia mengharapkan balasan. So tak boleh. Okey, itu tak boleh dalam hibah. Hibah ni memang kita beri sesuatu tapi kita tak harap apa-apa sebab itu adalah tanda kasih sayang kita kepada individu tadi. Okey. Seterusnya, definisi hibah daripada pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i cakap, adalah pemberian sama ada dalam bentuk benda ataupun bukan benda. So dia boleh jadi harta, boleh jadi wang ringgit, boleh jadi apa-apa bentuk sekalipun. Diberikan bukan kerana tanggungjawab tertentu. Maksudnya kita tak ada reason pun nak bagi sebenarnya. Kita tak ada tanggungjawab pun tak ada orang yang suruh kita bagi pun. Kita memang nak bagi. Dan pemberian ini akan memberikan manfaat kepada penerima. Selalunya benda itu, harta hibah itu dia akan memberikan manfaat lah sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada penerima yang menerima harta hibah tadi. Dulu famous kan kat TikTok orang nak jual anak kat Shopee kan. Awak tak boleh lah. Anak awak ni perangai teruk sikit. Awak cakap saya hibahkan anak saya. Contohnya Iman Zul Hakim kepada contohnya Rahizat binti Abu, tak boleh bin Abu, tak boleh lah begitu. Anak tidaklah boleh dihibahkan. Bukan yang benda yang boleh dipindah milik. Itu adalah amanah. Dia berbezalah. Benda boleh pindah milik, anak tak boleh pindah milik sebab anak ni adalah amanah. Amanah dia beza sikit. Ini pensyariatan hibah. Hibah merupakan satu amalan sunat lah. Maksudnya yang digalakkan tidaklah wajib. Sebab dia hanya disyariatkan kepada mereka-mereka yang mampu sahaja. Ianya disebut dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Walaupun mas kahwin itu adalah pemberian dalam Islam, tapi wajib diberikan. Tapi amountnya adalah bergantung kepada pihak lelaki. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah. Gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Surah Nisa ayat 4. Sebab apa? Once kita bagi mas kahwin tu milik isteri. So katalah isteri tak benarkan mas kahwin itu digunakan hanya untuk kegunaan dia sahaja, maka haram untuk suami menggunakan mas kahwin tersebut. Pemberian mas kahwin tadi akan jadi halal jika isteri membenarkan perkongsian mas kahwin itu bersama-sama antara suami dan isteri. Sebab tu kena faham konteks ni. Dia dalam bentuk hadiah kita bagi kepada bakal pengantin kita lah. So that's why awak tengok dia ada beza-beza mas kahwin. Bukan hantaran hantaran boleh je. Maksudnya hantaran tu dia lebih kepada adat.
Yang ni dia lebih kepada kita kata bukan adat, yang ni lebih kepada Islam itu, syariat itu sendiri. Mas kahwin ni wajib. Wajib sebab tu kalau awak tengok hantaran yang banyak, mas kahwin sikit. So hantaran boleh kongsi dua-dua, tak ada masalah. Kalau hantaran tu 20,000 sekalipun, kita nak bagi dekat, kita nak perempuan bagi separuh, lelaki bagi separuh pun boleh. Tapi mas kahwin memang kena totally duit daripada pihak lelaki. Ini pensyariatan hibah. Okey. Kita tengok maksud dia lah. Okey. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Okey, wahai orang-orang beriman, okey, dan janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Islam. Okey, dan mengenai bulan-bulan yang dihormati dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban. Dan mengenai kalung-kalung binatang, okey, hadiah, dan mengenai orang yang menuju Baitul Al-Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keridaannya dengan mengerjakan ibadat haji di tanah suci. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu daripada Masjid Al-Haram itu, mendorong kamu untuk menceroboh. Dan hendaklah kamu tolong-menolong dan membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab siksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. So kat sini kita nak cakap bahawa hibah ni adalah sunat. Okey, maksudnya kalau harta itu tidak memberikan manfaat, tidak eloklah dihibahkan. Okey, di sini juga kita dicakapkan kita tidak bolehlah sesuka hati, okey, untuk menyampaikan syiar-syiar Islam yang salah atau melebih-lebihkan, kan. Orang kan suka cakap bulan ni adalah bulan yang paling terbaik, okey, melakukan perkara ini adalah lebih baik daripada berpuasa 10 tahun. Sebab kita bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seelok-eloknya perkara-perkara itu kita tidak boleh cakap lah pahala lebih banyak siapa, sebab kita tak tahu konteks pahala ataupun dosa yang diberikan oleh Allah tu dalam bentuk yang bagaimana. Okey, tapi kita terus lakukan perkara-perkara sunat supaya supaya dengan hati yang terbuka kita akan dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Memang kita tahu dalam hidup memang kita kejar pahala, betul tak? Kita kejar nilai pahala tersebut. Tapi berapa nilai yang diberikan tu layaknya kepada kita adalah bergantung kepada keikhlasan diri kita ni. Kalau kita ikhlas melakukan benda tu, maka ikhlaslah juga pemberian pahala tu daripada Allah kepada kita. Yang tu kita kena tengok timbal balik, tengok semula dan sebagainya. Sama dengan hari ni. Ikhlas tak saya mengajar para pelajar? Jika ikhlas, maksudnya adalah pahala untuk saya. Jika saya tak ikhlas mengajar para pelajar, maksudnya tak adalah pahala untuk saya. Sama juga dengan para pelajar. Ikhlas tak untuk para pelajar mendengar ilmu pada hari ini? Ke skip-skip video ni? Ya Allah, lakinya aku dah tak ada mood hari ni. Madam buat video pula, record. Saya skip lah. Tengok apa yang madam nak cakap. Apa tugasan yang kita orang perlu buat at the end. So, kalau itu maksudnya tak ikhlas sebab kita memang tak nak mendengar ilmu tersebut. Kita tak rasa ilmu tersebut penting. So, niat kita dah lari. Oleh itu sama jugalah konsep pahala itu seikhlas hati kita lah sewaktu sesi pembelajaran tu. Kita tak boleh berharap lebih. Sebab apa? Sebab kita pun melakukan benda yang sia-sia berbanding benda yang digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, saya tak cakap pasal korang je, saya cakap pasal diri saya juga. That's why dalam apa-apa benda yang kita buat, kita kena ikhlas. Okay, kita kena ikhlas, kita kena buat sepenuh hati kita. Sebab apa? Kalau kita buat ikhlas dan sepenuh hati, insya-Allah Allah akan balas di kemudian hari. Itu contohlah, panjang video. Okay. Sebab tu video akan jadi pendek lah. Saya takkanlah ajar. Kalau dalam kelas saya harap ada sesi soal jawab kan. So dalam video saya tak boleh buat sesi soal jawab. Okay, pensyariatan hibah. Okay, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Wahai wanita muslimat, jangan seorang jiran menghina jirannya walaupun pemberian itu berupa tapak kaki kambing. Riwayat Al-Bukhari. Okay, dekat sini kita nak cakap pasal. Okay, memang nak cakap pasal wanita muslimat tapi dia terbuka kepada lelaki dan perempuan juga. Okay, jika kita lihat jiran kita itu beri 5 sen sekalipun, okay, jangan kita hina. Sebab itu je lah yang dia ada dan itulah seikhlas hati dia untuk memberikan wang tersebut. Saya ada satu cerita. Dulu kecil-kecil, okay, memang suka beraya satu kampung. Okay, kampung saya kat Kuala Kurau, Perak. Waktu tu saya beraya kat sana lah.
Memang kecil-kecil kan, memang beraya daripada rumah ke rumah itu adalah perkara yang biasa, betul tak? So, kita memang raya, niat raya tu nak seronok je, nak jalan sekampung kata orang. Budak bandar balik kampung, excited lah. So, jalan lah daripada rumah nenek saya tu sampai hujung kampung sana, belah sana. Daripada rumah nenek saya tu patah balik sampai ke hujung kampung sini. Seminggu tu lah beraya. Okey, ada satu rumah ni. Okey, ada satu rumah ni kita orang pergi. Niat kita orang sebab kadang-kadang tu kita nak borak-borak je dengan atuk-atuk nenek kan. Lepas tu nanti orang tanya, cucu siapa ni? Cucu siapa ni? Oh, Haji Saleh. Duduk kat mana ni semua? Kita seronok nak cerita kan. Nama mak siapa? So macam tu lah kita seronok nak cerita. Kemudian seronok berjalan. So raya budak-budak dulu dengan zaman sekarang kan lain kan. Rumah ni dia bagi kita orang duit dalam sampul duit raya. Okay, duit raya lah. Kita orang tak harap duit raya pun. Ada yang bagi, ada yang tak bagi kan. Zaman sekarang pun kalau awak tengok kaedah dia, nak makan kan nak duit raya. Nak makan, dia makan. Duit raya, dia bagi duit raya. Betul tak? So, dia ada beza-beza lah. Okay, tapi zaman kita kecil-kecil dulu memang kita harap kita ni je lah. Okay, kita harap kita beraya je lah. So, balik keluar daripada rumah tersebut adalah seorang cousin saya ni kan. Saya ni kira antara cucu sulung lah. Kira yang paling besar. Buka sampul tu. Dalam tu ada 5 sen. Okay, zaman dulu 5 sen tu besar lah juga. Tidaklah besar. Tidaklah boleh beli apa-apa. Tapi ada 5 sen sahaja. Okay, so kita orang decide untuk pulangkan balik duit tu. Okay, kita orang decide untuk pulangkan balik duit tu. Lepas tu, bila cousin-cousin tengok, okay, semua dapat 5 sen, kita orang cakap lah, mesti orang ni susah. Sebab itulah penilaian wang yang diberikan tak banyak. So, kita tak naklah menyusahkan dia. So, kita orang pun patah balik pergi rumah tu. So, pakcik ataupun atuk lah kan, atuk rumah tu pun cakap, kenapa datang? Ada teringat nak makan apa-apa ke? Kita orang pun jawab tak. Kita orang cakap macam tu. Kita orang nak pulangkan balik duit sebab kita orang raya bukan sebab duit. Okay? Pakcik ni jawab dekat saya. Okay? Maksudnya jawab dekat kita orang semua lah. Ramai lah kot. Ada 8 orang kot saya bawa cousin-cousin saya. Saya paling tua lah, paling sulung. Dia kata, okay, duit raya ni, maksudnya pakcik bagi ni ikhlas. Okay? Kecil ke banyak, susah ke senang pakcik, ini yang pakcik mampu beri. Anak-anak ambil lah. Dia kata macam tu. Maksudnya cucu-cucu ambil lah. Tapi pakcik tak nak anak-anak atau cucu-cucu pulang pada ni lah, pada atuk tu lah. Okay? So, kita orang pun cakaplah terima kasih. Terima kasih kat dia sangat-sangat. Kan? Balik tu, kita orang pun pergilah kedai. Pergi kedai. Kan? Pergi kedai. Lepas tu macam teringat pakcik tu. Kan? Baiknya dia kepada kita. So, kita orang pun cakap dekat mak-mak kita orang supaya kita orang dapat belikan dia beras ke, apa-apa ke, guna duit raya kita orang. So, mak bapak kita orang cakap terpulang lah. Sebab duit raya tu kan duit kita orang kan. So, kita orang pun kumpul duit, kita orang beli beras, telur untuk bagi dekat rumah tersebut semula. Okay. Nilai dia dekat sini adalah, walaupun nilai yang diberi tu, okay, nilai yang atuk tu bagi, okay, pada kami, pakcik lah kot, pakcik tu bagi pada kami 5 sen sahaja. Kalau zaman tu tak boleh beli kot, beli gula-gula satu je kan, 10 sen 2 zaman tu, dapat belilah gula-gula satu. Tapi sebabkan dia ikhlas, okay, so kita tengok macam Allah cakap lah, jika kita menyedekahkan sesuatu dengan ikhlas, insyaAllah Allah akan balas lagi. Sebab kita orang pun tak tahu macam mana kita orang ada sifat nak memberi pada time tersebut. Tapi kita orang beri balik pada dia nilaian yang lebih banyak sebab kita orang rasa dia layak menerima benda tu. So maksudnya kat sini, kalau kita nak pahala kita itu diukur, kita kena ikhlas dalam melakukan sesuatu. So kalaulah kawan kita bagi RM1 sekalipun, okay, tapi memang itu je yang dia ada, memang itu je yang dia ikhlas untuk beri, tak apa. So kita jangan hina pemberian dia sebab kadang-kadang pemberian dia itu adalah kita kata yang dia terpaling ada, yang terpaling besar dia ada. Okay? So penting untuk kita tidak menghina. Okay? So, ini adalah salah satulah riwayat Al-Bukhari. Okay? Ciri-ciri hibah dalam Islam. Okay, yang pertama, satu akad yang berkuat kuasa sejak pemberian penghibah semasa beliau masih hidup. So maksudnya hibah ni adalah yang dia boleh berkuat kuasa serta-merta. Kalau kita terus lafazkan akad tu, kita terus buat pertukaran harta, dia akan jadi serta-merta. Okey, kemudian yang kedua, satu pengendalian ataupun al-tasarruf dalam pemindahan milik kepada penerima hibah.
Okey, maksud al-tasarruf ini adalah pengendalian lah. Pengendalian dia sama je maksud tadi, cuma dalam bahasa Arab ni disebut sebagai al-tasarruf. Okey. Kemudian satu akad yang tidak diwujudkan balasan pertukaran. Jual beli kan dia ada kan akad dia. Maksud ini memang pertukaran. Okey. Tapi bagi hibah dia tak ada pertukaran. Di mana pemberian itu adalah pemberi hanya memberikan kepada penerima tanpa penerima perlu memberi sesuatu kepada pemberi tadi. Itu maksud hibah. Tak ada pertukaran, tak ada apa-apa yang didapatkan oleh penerima. Okey, pemberian milik mestilah berdasarkan niat sukarela ataupun al-tabaru ataupun al-tabaru'at. Maksudnya tiada paksaan. Maksudnya dia dengan rela hati memberikan harta tersebut kepada individu yang dia nak beri tadi. Itu maksud ataupun ciri-ciri hibah dalam Islam. Okey. Seterusnya, kita tengok pula terma yang tadi kan, yang 4 tadi yang kita nak explain, will explain lagi. Okey, akad hibah, okey, yang ni adalah terma pertama lah, ciri-ciri yang pertama. Satu akad yang berkuat kuasa sejak pemberian penghibah semasa beliau masih hidup. Saya rasa semua faham, kan, betul tak? Akad hibah adalah akad yang memang sempurna, okey, kerana akad ini akan terjadi jika, maksudnya tidak akan terjadi jika tidak dikehendaki oleh al-wahib, iaitu penghibah. Jika pemberi hibah tidak menginginkan, perkara itu takkan terjadi. Dan al-mauhub lah, iaitu penerima hibah. Ini al-wahib dan al-mauhub lah, iaitu penerima hibah. Ianya tidak sama seperti akad wasiat. Okey, kerana akad wasiat, okey, hanya akan pemberian itu akan diterima selepas pemberinya meninggal dunia. Okey, manakala untuk pemberian hibah, harta itu akan dipindahkan secara serta-merta. Okey, so akad hibah tidak boleh dibatalkan. Okey, dan secara umumnya pemberian harta ini tidak boleh ditangguh-tangguh selepas akad yang disempurnakan. Maksudnya tak adalah boleh tangguh-tangguh, boleh buat tukar nama terus dan sebagainya. Dia tak adalah menunggu masa yang sesuai. Dia tidak. Dia ada masa tertentu. Okey, tak ada tempoh masa penerimaan itulah. Okey, yang kedua tadi, ciri-ciri yang kedua adalah suatu pengendalian atau al-tasarruf dalam pembenihan milik kepada penerima hibah tadi. Okey, al-tasarruf tadi adalah sama seperti pengendalian. Pengendalian hibah tersebut. Okey, so hibah merupakan komitmen lah. Okey, al-wahib agar melepaskan haknya pada harta yang dipindah milik kepada al-mauhub lah, iaitu penerima hibah. Maksudnya harta yang al-wahib ada tu diserahkan kepada penerima hibah tadi. Itu komitmen lah. Kita kena rela melepaskan sesuatu yang paling kita sayang untuk beri kepada orang. Oleh itu, al-mauhub, objek hibah, hendaklah dilihat secara sah daripada segi syarat oleh al-wahib. Okey, maksudnya dimiliki. Bukan dilihat. Dimiliki. Maksudnya dimiliki tu harta tu boleh ditukar nama kepada penerima hibah bila-bila masa. Dia milik sepenuhnya pemberi hibah tadi. Okey, agar pembinaan kepada penerima hibah ataupun al-mauhub lah itu dapat dibuat secara sah mengikut undang-undang di Malaysia dan juga daripada hukum syarak. Pemilikan itu perlu sempurna. Kat sini ayat dia. Okey, di mana harta itu perlulah harta milik sepenuhnya. Okey, al-wahib tadi, pemberi hibah tadi. Okey, so ianya sedikit berbeza dengan akad muamalah lain, iaitu ariyah, simpanan, wadiah, janji atau wa'ad. Okey, dia memang beza sikit lah. Kerana akad tersebut tidak menjadikan harta yang diberikan kepada penerima untuk bertindak bebas dalam pengendalian harta tersebut. Okey, yang ni pun ada juga pemberian dia bentuk ariyah, simpanan, wadiah, janji atau wa'ad. Tapi penerima harta-harta yang disebutkan ataupun penerima pemberian tadi ni dia tak ada milik sepenuhnya lah kepada harta yang diterima. Itu beza dia. Okey, walaupun akad hibah ini berbentuk sukarela ataupun tabaru ataupun tabaru'at, ianya tidak sama. Okey, walaupun akad tadi akad hibah dan juga akad-akad yang kita sebut tadi, simpanan, wadiah, janji, wa'ad, okey sama je okey dengan hibah. Kerana akad hibah lebih sekadar amanah daripada al-wahib
dan tiada urus niaga tasarruf. Berbeza dengan yang kita sebut tadi, ariyah, simpanan, wadiah, janji dan wa'ad kerana dia ada konsep urus niaga tadi. Okey, urus niaga tasarruf itu dia berlaku. Okey, pengandilian perniagaan ataupun urus niaga itu berlaku. Tidak dalam hibah. Tiada konsep itu. Okey. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, suatu akad yang tidak diwujudkan balasan pertukarannya. Hibah ini adalah akad pemilikan percuma tanpa mensyaratkan apa-apa balasan. So kat sini kalau pemberi hibah nak bagi kepada penerima hibah, dia tak boleh harapkan apa-apa balasan. Namun tidak menjadi kesalahan jika diberikan imbalan balas oleh al-mawhub lah tadi. Katalah kita dah bagi orang tu nak balas, tak ada masalah. Awal ni kita tak harap apa-apa balasan. Tapi tak ada masalah untuk dibalas. Okey, tak berdosa pun. Pemberian balas juga perlulah berlaku secara sukarela dan tabarruat tadi. Dan tidak dipaksa. Dia pun kena ikhlas lah. Ianya lebih kepada hibah bi al-iwad. Hibah dengan pemberian balas. So kalau orang tu nak balas, tak ada masalah. Boleh sahaja. Bukannya tak boleh. Okey. Sekiranya al-mawquf yang diberikan harta tadi oleh al-wahib, okey, iaitu pemberi kepada al-mawquf lah, iaitu penerima hibah, disyaratkan dengan al-hibah bi al-iwad, maka dibenarkan. Tetapi nilai balasannya tidaklah melebihi daripada nilaian al-mawhub. Okey, iaitu harta tadi yang dihibahkan kepada al-mawhub lah, iaitu penerima hibah. So nilaian harta yang kita bagi tadi, kalau kita nak terima balasan, dia tak boleh lebih daripada nilai harta yang kita bagi kepada kita punya penerima hibah tadi. Begitulah konsep dia. Okey, ini bagi mengekalkan sifat tabarruat dalam akad tersebut. Tetapi jika nilaian balas melebihi al-mawhub, okey, al-wahib, akad hibah dia akan bertukar kepada akad jual beli lah, okey, iaitu yang berbentuk akad pertukaran al-muawwadah. So dia akan bertukar daripada hibah, dia akan jadi kepada akad pertukaran al-muawwadah. So itu yang kita kena faham lah, sebenarnya dalam hibah ni dia tak ada pertukaran. Okey, tidak perlu imbalan balik. Tidak perlu balasan, okey, daripada pihak penerima kepada pemberi. Maksudnya memang totally ikhlas untuk beri. Begitulah. Okey. Seterusnya, okey, yang keempat, pemberian milik mestilah berdasarkan niat sukarela ataupun al-tabaru. Okey, apabila al-wahid memberikan kepada al-mawhub, okey, memberikan harta kepada penerima hibah tadi, okey, terjadilah unsur nyata atau material yang dikenali sebagai, okey, unsur al-madi di sini. Unsur al-madi di sini. Okey. Okey, al-madi di sini adalah kita kata unsur material tadilah. Okey, unsur nyata atau material tadi, harta tadi. Okey, bagaimanapun unsur ini tidak lengkap jika tidak disusuri pula, okey, oleh unsur al-maknawi. Okey, yang bermaksud dalaman. Okey, niat untuk melakukan tabarruat dalam pemberiannya. Okey, jika niat dalam hati kita ni hilang, tak ikhlas, tak ada unsur tabarruat, tak ada unsur sukarela tadi, okey, ianya tidak akan dikenali sebagai hibah lah. Hilanglah konsep hibah. Okey, contoh pemberian dengan niat tanpa unsur tabarruat, pemberian van jenazah dengan meletakkan namanya di van tersebut untuk memudahkan perniagaannya mendapat sambutan dari masyarakat. So kat sini kita tengok bahawa konsep itu adalah bukan konsep hibah, sebab hibah dia tak mengharapkan balasan. So yang ni orang tu mengharapkan supaya bisnes dia akan increase, akan bertambah baik, akan mendapat sambutan masyarakat. Okey, pemberian harta kepada seseorang yang menolongnya walaupun dengan ikhlas tidak dianggap sebagai hibah kerana ia lebih kepada mengenang budi atau dikenali sebagai al-ataya al-mukaffah yang bermaksud anugerah ganjaran. Katalah kan, dalam drama Melayu banyak kan, katalah orang A ni adalah individu berjaya. So si B ni adalah orang miskin, dia tolong orang A ni, okey, selamatkan daripada apa-apalah. So orang B ni akan diberikan harta. Itu bukan hibah. Okey, ini adalah pemberian harta sahaja. Okey, walaupun dengan ikhlas tapi dia tak anggap sebagai hibah kerana kita nak balas budi ataupun mengenang budi orang tersebut. Konsepnya kita tak anggap sebagai hibah. Maksudnya konsep hibah tu tak ada.
Okey, jenis-jenis hibah bersyarat dalam tradisi kaum Arab. Yang ni kita akan continue nanti. Okey, kita akan continue nanti pada minggu hadapan. Banyak lagi ada lagi lah beberapa. Kita continue lagi dalam minggu hadapan. Okey, untuk hari ini, siapa yang saya nak minta para pelajar buat adalah, okey, kejap tadi ada saya nak minta para pelajar buat. Okey, untuk hari ni punya apa? Ni. Okey, yang ni adalah saya nak minta para pelajar buat untuk kedatangan pada hari ni. Ada satu saya suruh buat video pendek kan, ada yang tak hantar. So, saya kira tak hadir. So, saya hantar sampai pukul 12.30 malam ni lah. Saya benarkan. Yang ni, saya nak minta para pelajar lukis. Okey, definasi hibah ni dalam bentuk lukisan. Kemudian adalah kotak. Tak kisahlah nak buat kotak ke nak buat apa ke dalam lukisan yang boleh saya faham. Sebab selalu orang cakap kan, kalau tak faham lukislah. Nanti senang nak faham. So, saya nak minta, okey, tugasan pada hari ini adalah para pelajar perlu melukis definasi hibah. Okey, dalam bentuk flow ke, transaksi ke, dalam bentuk komik ke, saya tak kisahlah untuk kedatangan pada hari ini. Okey, daripada maksud definasi hibah daripada sudut syarak ni. Ambil maksud di sini lukis. Sesimpel yang boleh perkataan sahaja, tak perlu rupa pun tak apa, saya tak kisah. Okey, untuk kedatangan pada hari ini. Saya akan buka dan penghantaran adalah sebelum esok Sabtu. Okey, Sabtu tu pukul 1 pagi tu dikira lewat hantar. So, saya beri sampai pukul 12.30 malam ni untuk para pelajar. It's very simple sahaja. Okey, so senang je para pelajar lukis simple je daripada maksud ni, boleh Itu sahaja untuk hari ini. Okey, halalkan masa yang tak termengajar sebab dia lebih kepada tengok para pelajar faham tak apa saya sebut pasal hari ini. Sebenarnya saya nak suruh para pelajar buat pasal jialah tadi tapi macam susah pula. So saya tak nak susah, saya nak minta para pelajar fahamkan dulu definisi hibah ni. Masuk topik hari ini. So, penghantaran tu boleh dibuat di Google Classroom. Saya akan buat satu post. So, para pelajar boleh hantarlah post tersebut di Google Classroom. Okey, so itu saja untuk hari ini. Saya minta halal masa yang tak termengajar. Okey, ada lebih kurang sejam. Okey, saya tak ajar. Okey. Okey, dan kemudian saya minta juga para pelajar supaya dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan baik. Kuis insya-Allah kita akan buat minggu ke-9 tak silap saya dalam jadual untuk tengok balik. Okey, kalau tidak kita boleh restructure baliklah, tengok kepada kesesuaian para pelajar. Bukan kuis, ujian. Sebab ujian saya tak nak buat open book, saya nak buat close book supaya para pelajar lebih bersedia untuk peperiksaan akhir nanti. Okey, kita habiskan kelas kita dengan Ummul Kitab dan Surah Wal-As. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.